Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Hari ini 22 Syawal 14, 13 Mei 2023, kita dapat mulakan tafsir surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83, juzuk yang ke-30, mengandungi 36 ayat. Mengandungi 36 ayat. Di mana dalam surah ini Allah SWT mulai dengan menyebut satu penyakit yang buruk, penyakit berat yang berlaku dalam masyarakat, iaitulah mengurangkan sukatan dan timbangan. Tak kiralah zaman kita hari ini sukatan digital, timbangan digital lagi berat. Sebab detail dia punya angka tu bukan main agak-agak lagi. 1 kilo 5 gram contohnya. Jelas. Nak lari macam mana lagi? Dulu malaikat aja detail, sekarang ni manusia boleh detailkan maklumat dia, yang menyebabkan perangkap maksiat, kemungkaran yang dibuat, mengurangkan sukatan dan timbangan adalah satu perkara yang cukup berat. Jadi para pelajar sekalian, kita akan baca muqaddimah dan tafsir hanya 6 ayat daripada surah ini. Mari kita baca pelan-pelan, memandangkan sound system masih lagi tidak stabil. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Undur balik satu muka, 1363, kita pergi kepada muqaddimah surah. Muqaddimah surah. Dalam pimpinan dia mula dengan surah ini diturunkan di Makkah. Ini ada masalah sikit. Tepat turun surah ini ada sedikit, bukan sikitlah, banyak perbincangan. Yang pertama, tulis nombor 1, diturunkan di Makkah. Siapa kata? Ibnu Jarir At-Tabari, Az-Zajjaj, Ibnu Abi Zamanin, Al-Wahidi, Ibnu Juzai mengatakan surah ini Makkiyatun, seperti yang dipilih oleh panel penulis tafsir pimpinan. Waqila, tulis, qila, ada pendapat kata annaha madaniyatun. Tak, dia kata surah ini turun di Madinah.
Turun di Madinah. Sebab apa? Sebab dia bincang tentang hukum mutaffifin. Pendapat ini dipilih oleh Muqatil bin Sulaiman, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, Al-Biqai, Asy-Syarbini dan lain-lain. Kesimpulannya, seorang nama Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, dia kata surah ini fiha salasatu aqwal. Surah ini ada 3 pandangan ulama. Ada kata makkiyatun, ada kata madaniyatun, ada kata samaniyatu ayat, 8 ayat, bermula daripada ayat innal ladzina ajramu ayat 29 sampai ke akhir surah. Apa ni? Makkiyah dia kata. Muqatil kata 1 ayat je Makkiyah, ayat yang ke-13. Jadi khilaf tu besar. Tokoh-tokoh yang menyebut demikian pun banyak juga. Pendapat yang ketiga kata nazalat baina Makkah wal Madinah. Ayat ini turun di antara Mekah dengan Madinah. Nazalat fil hijrah, ketika Nabi dah hijrah ke Madinah, turun ayat. Nisfuha, setengahnya dekat dengan Mekah, setengah lagi dekat dengan Madinah. Kesimpulannya, wallahu a'lam. Ayah nak putus sebab tokoh-tokoh besar berlaku dalam tu. Baiklah, tulislah Makkiyah, Madaniyah. Mengandungi 36 ayat. 36 ayat. Sebab nama surah, nama surah dinamakan surah Al-Mutaffifin. Makna mutaffifin, orang yang curang, jahat dalam timbangan dan sukatan. Waktu dia beli, dia nak full. Waktu dia jual, dia kurang timbangan. Itu jahat. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala memberi amaran dan menjanjikan balasan yang seburuk-buruknya bagi orang yang bersifat demikian. Sifat demikian. Jadi ada 3 nama dia. Nama Al-Mutaffifin, dan sebahagian ulama menulis surah Wailul lil Mutaffifin. Dia ambil ayat yang pertama. Ini kebanyakan penulis-penulis kitab menukilkan nama Wailul lil Mutaffifin. Nama yang ketiga surah At-Tatfif. Tulis At-Tatfif, alif lam ta fa ya fa, At-Tatfif. Jadi ada 3 lah nama: Al-Mutaffifin, Wailul lil Mutaffifin, At-Tatfif. Tatfif maknanya mengurangkan sukatan, sama juga. Dengan tatfif. Baik, kita pergi kepada intisari kandungannya. Intisari kandungan surah ini, setelah menerangkan setakat mana curangnya orang-orang yang ambil, yang apabila menerima sukatan gantang, cupak, zaman kita hari ini kilogram, apa lagi tu, kalau ukuran senti, kaki, meter, kira belaka lah tu. Mereka bila dia suka untuk dia, mereka mengambil dengan cukup. Dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Dan setelah menjanjikan azab sengsara yang akan menimpa mereka jika mereka masih meneruskan perbuatan keji itu,
lalu menerangkan bahawa suratan amal orang-orang yang berdosa adalah didaftarkan dalam sijin, iaitulah kitab catatan yang jelas nyata, sijin. Demikianlah hal orang-orang al-abrar, orang yang baik-baik, yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan. Suratan amal mereka didaftarkan dalam illiyin, iaitu kitab catatannya yang jelas, nyata, yang disaksikan oleh sekumpulan malaikat yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah menerangkan akibat buruk yang akan menimpa orang-orang yang kufur, engkar pada hari kiamat, dan balasan baik yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka surah ini diakhiri dengan menegaskan untuk menambahkan kegembiraan orang-orang yang beriman dan taat pada hari itu. Mereka ditanya, bukankah orang-orang yang kafir itu telah dibalas akan apa yang mereka telah kerjakan dahulu? Ya orang beriman, mu tengok dekat puak kafir itu terguling dalam neraka, puas hati dah kita balas mereka. Sengih belaka suka orang-orang yang beriman tengok orang-orang yang menjahat, yang khianat pada mereka atas dunia dulu, yang duk lawan Islam dulu, semuanya kena azab. Kita balik kepada Al-Muharrar. Tafsir Muharrar kata, maqasidus surah, objektif surah ini, yang pertama at-tahdzir minat tasfif, amaran keras, jangan kurangkan sukatan, timbangan, ukuran dan sebagainya. Dua, al-hadisu anil fujjari wal abrar. Allah sebut dua sifat manusia, yang jahat dan yang baik. Wal muwazanatu baina masiri kulli minhuma, bandingan dibuat untuk mengenal pasti keadaan dua kumpulan yang tersebut, yang baik ke syurga, yang jahat ke neraka. Na'udzubillah. Adapun isu poin utama yang dibincangkan dalam surah ini ada 4. Yang pertama, at-tahziru minat tasfif fil kaili wal mizan, amaran daripada mengurangkan sukatan, timbangan, ukuran dan sebagainya. Wa tawa'ud, Allah Ta'ala janji seksa, azab bagi orang yang melakukannya, dan memperingatkan mereka dengan hari dibangkit semula, hisab dan balasan di akhirat. Kita perkiraan kita bukan ke atas dunia, ya. Atas dunia hanya banyak orang kelentong lepas mahkamah tadi nak jatuh hukum ke atas dia. Perkiraan kita di akhirat. 2, bayanu su'i aqibatil fujjar, menjelaskan buruknya akhir pekerjaan orang-orang yang jahat dan mulianya akhir pekerjaan orang abrar, dan menyatakan bahawa suratan amalan penjahat duduk di bawah, suratan amalan orang baik fi illiyin duduk di atas. Salisan, yang ketiga, zikru ma kana yaf'aluhu al-musyrikun, menyebut apa yang dilakukan oleh puak-puak kafir terhadap orang mukmin, perli, menyakiti, mengkhianati dan macam-macam perangai lagi. Rabi'an, yang keempat, tabsyirul mu'minin, memberi khabar gembira kepada orang mukmin, atas dunia kamu diperli oleh puak kafir, sabar. Di akhir esok kamu akan ketawakan mereka. Tunggulah atas dunia dulu. Atas dunia ni sesi mereka, di akhirat sesi kita pula ketawa kepada orang-orang yang khianat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, munasabatul ayah
lima qablaha. Kita ambil ilmu munasabah ni penting. Kaitan surah Al-Mutaffifin dengan surah yang sebelumnya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Infitar. Tuhan sebut apa? Yang pertama, Allah Ta'ala sebut sifat hari kiamat. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma izin lillah. Tak ada siapa boleh tolong orang, hari itu kuasa Allah saja yang zahir pada hari itu. Mana ayat ini memberi amaran besar kepada para penderhaka, jangan duk main-main. Maka mari surah ini di antara golongan penderhaka yang celaka di akhirat esok, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Mana ini dia panggil mu jangan main-main, bukan benda simple, bukan benda kecil. Yang kedua, dua-dua surah Infitar, Mutaffifin semuanya menyebut tentang keadaan hari kiamat. Dua-duanya menyebut tentang keadaan hari kiamat. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Infitar, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Ada malaikat yang jaga kita, ada malaikat yang mencatat amalan. Maka dalam surah ini ayat 30, ayat 20, Allah kata kitabun marqum. Kitabun marqum, tulisan yang tercatat, yang begitu jelas bagi orang beriman fi illiyin, bagi orang kafir fi sijin. Duduk di sijin, mana tempat yang paling bawah. Mu jangan duk gurau-gurau, jangan duk main-main. Itu keadaan kita sekarang. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut manusia ini terbagi kepada dua. Itu je ada manusia. Sama ada abrar, orang yang beriman, takwa, mereka ke syurga, ataupun golongan fujar, golongan yang jahat, yang akan dicampurkan ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Jadi inilah, pilihlah sendiri jalan mana yang awak nak. Kita bila kita sudah tahu asal dia panggil akhir kesudahan dua-duanya, pilihlah jalan yang terbaik, jalan yang selamat, barulah kita bahagia di dunia, aman di akhirat. Baik para pelajar sekalian, kita masuk kepada tafsir ayat. Kita berpindah kepada tafsir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besar kepada orang-orang yang curang, jahat dalam timbangan dan sukatan, tak dalam kurungan, termasuklah ukuran dan juga penggunaan waktu dan sebagainya. Ingat molek, ayat ini apakah sebab nuzul, sebab turun ayat? Sebab turun ayat molek sikit. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, waktu Nabi sampai Madinah, kanu min akhbasin nasi kaila. Orang penduduk Madinah ni, hak tidak beriman lah, hak baru-baru ni termasuk geng-geng Yahudinya, di antara manusia yang terburuk menggunakan dalam bab sukatan dan timbangan. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala turun ayat ini, wailul lil mutaffifin, celaka, neraka bagi orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Fa ahsanu al-kaila ba'da zalik, lepas daripada itu orang Madinah yang beriman, termasuk yang tidak beriman pun takut, maka mereka dah betulkan channel timbangan, sukatan
Tak ada lagi duk mai kenak pada orang, tidak ada, tak berani lagi. Hadis ini akhrajun Nasa'i fil Kubra wa Ibnu Majah wal lafzu lahu wa hasana isnadahu al-Hafiz Ibnu Hajar dan ulama-ulama mutakhir. Kata Ibnu Ashur kata, ajma'at kalimatul mufassirin, sepakat huraian ulama tafsir, sepakat ala anna ahla Yathrib, penduduk Yathrib, Madinah belum Nabi kita hijrah, nama dia Yathrib, kanu min akhbasin nasi kaila, masyhur orang Madinah ni jahat dalam bab sukatan dan timbangan. Maka bila turun ayat ini, fa ahsanu al-kaila ba'da zalik, mereka pun perbetulkan sukatan dan timbangan mereka kerana takut ke neraka dan juga takut diambil tindakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mengawal selia perjalanan pasar-pasar di Madinah. Nabi kita berjalan sendiri, pergi tengok kedai, tengok barang, tengok jualan sukatan, semua itu disiasat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kata wailun, apa dia wailun? Maka azabun wa halak, azab dan kebinasaan bagi orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Apa dia dikurang? Semua sekali. Sukatan ke, timbangan ke, ukuran ke, kita tunjuk contoh dalam fawaid nanti satu persatu, insya-Allah mudah-mudahan menjadi garis panduan kepada para penjual, para peniaga. Jangan mudah-mudah dalam bab jual beli kita duk main-main, tidak boleh, itu hak orang. Baiklah, yang kedua, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan, gantang, cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Kalau dia beli begini, mata celek tengok, tak cukup, tambah lagi. Waktu dia beli, dia punya kawal begitu kuat. Tak boleh kurang sikit, marah, celek mata lalu. Apa ni? Ai allazina idza ishtaraw minan nas, apabila mereka membeli daripada orang lain, ma yuba'u bil kaili akhazu haqqahum kamilan bila naqsin, dia akan suka, dia akan ukur, dia akan timbang betul-betul jaga. Tapi ingat, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan sebaliknya, apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Bila dia jual, dia kurang. Bukan kurang harga, kurang timbangan, kurang sukatan. Itu bahayanya para jemaah sekalian, permainan ahli-ahli perniagaan yang tidak jujur, yang tidak ada amanah ni. Lah ni ada ke tak lah ni? Tu duk dengar cerita jahiliah. Dalam kita ada ke tak? Kenapa tak ada je? Dalam kita ni banyak juga. Maka si perangai lagu ni, bila dia beli dia cukupkan, bila dia jual dia kurang, mereka telah mengumpul dua sifat buruk dalam diri mereka. Mereka telah kumpul dua sifat buruk dalam diri mereka, iaitulah sifat asyuh wal bukhli. Syuh ni makna sifat tamak dengan bakhil. Bila dia beli, dia tamak, cukup, suruh lebih lagi timbangan. Bila dia jual, dia bakhil, bagi tak cukup. Ini dipanggil dua sifat buruk ada dalam kepada hati
al-mutaffifin, orang yang mengurangkan sukatan timbangan ni. Dua sifat buruk ni tak lepas. Baik, kita berpindah kepada ayat 4. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati? Mu tak tahu kau? Kamu tak sedar ke? Orang Kelantan kata, mu tak khabar ke? Mu ni lepas pada mati ikut balik. Tak ada kira-kira dalam kepala awak. Maka munasabah ayat, Allah Ta'ala sebut perangai mereka ketagih edik atau budak-budak dengan perbuatan-perbuatan buruk tadi. Jadi biasa dah bagi dia, beli cukup, jual kurang, tak rasa bersalah. Bahkan dia rasa dia bangga pula sebab dia boleh untung banyak konon-kononnya. Maka Allah tanya, ala yazunnu, mu tak yakin ke? Az-zann huna, kata Qurtubi, az-zann huna bimakna al-yaqin, ai ala yuqinu. Buat kerja perangai buruk ni, mu tak sakit ke? Mu tak percaya ke kamu semua akan dibangkit semula? Kalau percaya, bukan ini cara, bukan ini gaya hidup. Yang gaya hidup lagu ni gaya hidup orang tak percaya. Itu dia panggil gaya hidup orang yang tidak percaya. Sama juga orang beriman percaya dah tapi lemah keyakinan pun tipu orang juga. Kuat nipu ni, habis tepatnya menipu belakang. Dalam jual beli pun tipu, dalam orang nak pergi haji pun penjual pakej ni tipu juga, macam-macam. Dalam janji-janji orang-orang politik lagi penipu, sebahagian besarnya lah gitulah perangai, cakap lain buat lain. Kita tak sebut nama kumpulan, kita sebut nama perangai. Maka Allah Ta'ala sebut, mu tak yakin ke kamu akan dibangkit liyaumin azim, pada hari kiamat yang besar huru-haranya? Mu tak yakin? Hari kiamat bukan hari main-main. Semua perkara didedahkan, semua perkara akan dibongkar, semua perkara akan ditayangkan balik. Mu tak yakin? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Allahu Akbar. Hari berdiri manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Maknanya yaqumun nas, manusia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, fayuhasibuhum wa yujazihim ala amalihim, dibuatnya kira-kira hisab, perbicaraan, kemudian diletak di tempat masing-masing. Yang beriman ke syurga, yang jahat ke neraka, wal iyazubillah. Allahu Akbar. Hadis An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dia baca ayat ni, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia berdiri di hadapan Allah sekalian alam, hatta yaghiba ahaduhum ar-rashihi illa ansafi uzunai, setiap orang dia akan menyelam, akan berenang di dalam peluh dia sampai ke telinga. Ada orang peluh sampai kaki, betis, paha, pinggang, dada sampai ke telinga. Duk main mengaru dalam air peluh, bukan mengaru dalam air laut yang kita pergi mandi di sungai. Air peluh yang busuk, yang kita peluh pun kita tak mau duduk dekat orang. Ini sungai peluh manusia yang begitu dahsyat. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah selamatkan kita daripada perangai buruk, supaya kita selamat dan aman di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah tafsir ayat 1 hingga 6.
secara amat-amat ringkas. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid yang agak panjang sedikit, sebab nak detailkan apa dia bentuk kurang sukatan dan timbangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak baik ni. Yang pertama, fi qaulihi ta'ala wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangkan sukatan timbangan. Kemudian Allah Ta'ala detailkan cara mereka. Ayat 2, ayat 3 itu cara pengurangan. Kata di ulama tadabbur, zammut tatfif wal khiyanati fil kaili wal wazni. Ayat ini mencela, mengutuk, mengecam orang-orang yang buat perangai ni, perangai mengurangkan sukatan timbangan, khianat dalam jual beli, dalam sukatan dan timbangan dan juga ukuran ini. Maka isu sukatan timbangan ini benda besar, bukan benda main-main. Sebab manusia semua perlu pada jual beli, perlu pada muamalat. Maka muamalat kita ni sama ada tu sukatan atau timbangan atau bilangan ataupun ukuran. Tulis itu. Dalam jual beli kita ni ada 4: sukatan. Biasa orang suka ni macam jual apa ni, beras, suka, cupok, apa ni, segantang. Zaman dulu lah, zaman ni semua timbang belaka, beras sekilo, padi apa ni, gandum sekilo, tak apalah, yang penting sukatan dan timbangan. Timbangan jarang orang suka sekarang ni, orang timbang. Baik. Ukuran, saya nak beli kain 2 meter, tuai kain kerak sikit, kurang separuh, kurang suku, kurang termasuk. Saya nak beli tanah 2 ekar, berapa kaki, kurangkan, itu termasuk semua. Jadi bukan kata zaman kita ni zaman digital, berat lagi ni, kita langgang internet. Dengan pembeliannya, internet ni akan diberi berapa meg dengan harga RM120 sebulan. Tiba-tiba lain tak ada, 3 hari 4 hari, dia tak potong. Dia tak potong, tak kata awak diberi rebate apa ni, kurang 110 je bulan ni sebab 3 hari internet tak ada. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Kau ada? Tak ada. Jarang. Manakala hak kita kena bayar full. Hak dia kalau kurang tak ada bayar. Beli tiket kapal terbang. Tiket kapal terbang janji pukul 8 pagi. Delay sampai pukul 12 tengah hari. Dia tak bayar ganti rugi kita. Sekurang-kurangnya bagi balik RM20. Masa kita paksa kena minum air di airport yang mahal. Mana ada. Bayar beg. Beg yang kita bayar tu 15 kilo. Kalau kita tak kurang, dia tak hantar balik duit. Tapi kalau kita bawa 16, kena bayar. Ini semua contoh-contoh yang perlu dikaji, sebab manusia ni berhajat kepada muamalat. Tiba-tiba orang bermain-main dengan sukatan, timbangan, ukuran. Ini menyebabkan Allah Ta'ala sebut di sini sangat bahaya. Prinsip Islam, prinsip di atas dasar al-qis, keadilan, ketelusan, tak mau kena pada orang walaupun sikit. Allahu Akbar. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ni panjang lagi ni. Yang pertama itu kita simpul macam ni, oleh kerana manusia ni berhajat kepada sukatan, timbangan dalam jual beli, dalam muamalat. Maka sebab itu Allah Ta'ala besarkan tajuk ini, siapa yang khianat, neraka bagi dia. Dan dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala sebut dalam beberapa ayat tanda pelajar. Surah Ar-Rahman ayat 7 hingga 9 dan surah Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Al-mizan tu neraca timbangan,
liyaquman nasu bil qisti, supaya kita berlaku adil dalam semua urusan, termasuklah jual beli. Wala yanfa'u fima waqa'a min at-tatfif wala yukhallis. Dengar ni. Ini masih lagi faedah yang pertama. Tidak memberi manfaat kepada orang yang mengurangkan sukatan timbangan ini, dia tak akan lepas kecuali dia taubat. Hantar balik barang-barang yang orang dia kurang dulu. Allahu Akbar. Macam mana nak buat? Kedai kita kurang sukatan, kurang timbangan. Orang beli berapa setahun dah beli, 2 tahun dah beli. Nak hantar balik mana? Pembeli ada hak mari kapun ni, ada hak mari orang singgah. Cukup dahsyat. Di manakah kita nak buat? Karena itu Nabi SAW galakkan peniaga-peniaga supaya banyak bersedekah. Peniaga bersedekah. Kita bimbang tadi lah. Ada barang yang kita terjual, barang buruk, barang tak comel, terkurang sukatan contohnya. Bukan sengaja, terkurang. Kalau sengaja lain, kena taubat khas. Maknanya kita ambil duit ni, ya Rabbi, saya dapat untung 40 juta, kita ambil bayar zakat sejuta lagi sedekah. Takut-takut masa kita jual beli ada yang tak baik barang-barang itu, jadi kita sedekah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ataupun kita terambil hak orang, ya Allah, sekiranya aku ambil hak orang, sedekah ni pahala tu bagi ketua tu, aku tolong bagi ya. Ini galakkan Nabi kita salah suruh orang-orang peniaga-peniaga sebanyak-banyak bersedekah. Banyak maksyarat tujar, Nabi kita suruh bersedekah. Sebab apa? Sebab dia bimbang ada perkara yang tak kena ketika kita menjual beli. Ketika berjual beli, supaya sedekah kita tak ada. Dalam hadis yang ada ni, tulis hadis ni biar betul lalu. An Qais bin Abi Gharzah qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujar, wahai para peniaga, innal bai'a yahduruhu al-laghu wal halifu. Dalam perniagaan kita ni banyak benda-benda cakap tak betul, cakap salah, kadang-kadang bersumpah nak menguatkan harga. Fashubuhu bis sadaqah, maka selangilah dengan itu dengan sedekah. Sebab apa? Mudah-mudahan dengan sedekah ni tercover kesalahan-kesalahan yang kita tersalah dalam sukatan timbangan dalam jual beli kita tu, insya-Allah. Hadis akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa dengan sanad yang sahih. Kita kata alhamdulillah, sanad dia sahih. Ini penting sekali dalam jual beli kita ni, jangan duduk gurau-gurau, sebab setiap kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka kita akan dipersoalkan di hadapan Allah nanti biiznillahi Azza wa Jalla. Baik, yang kedua Allah Ta'ala gambarkan ayat pertama ni, ayat 2, ayat 3, gambaran bentuk mengurangkan sukatan dan timbangan. Sekarang kita cuba ulang kaji, semak amalan yang kita buat sekarang ni betul tak betul. Hadza misalun, ayat ini Allah gambarkan bila beli cukup, bila jual kurang. Hadza misalun zakarahu Allah Azza wa Jalla fil kaili wal wazni. Ini adalah bandingan, contoh Allah Ta'ala sebut tentang sukatan dan timbangan. Fayuqasu alaihi kullu ma ashbahu. Kamu kiaslah, buatlah bandingan dengan apa yang seumpama dengan dia. Seumpama dengan punya. Setiap orang yang menuntut hak dia yang sempurna tapi tidak diberi, maka itu termasuk dalam al-mutaffifin. Termasuk dalam al-mutaffifin. Contoh, dengar baik-baik. Tulis contoh yang pertama. Saya buat contoh biar detail supaya para jemaah jelas dalam masalah ini. Masing-masing kita jaga diri, selamatkan kita di akhirat daripada dosa ini. Yang pertama, az-zawj. Seorang suami, dia nak isteri dia layan dia penuh, makan minum dia dijaga,
pakaian dia comel bergosok contohnya. Nah, kasih sayang, bini juga sayang ke suami, jangan cuai, jangan apa, tapi dia pula tak beri hak isteri, belanja tak cukup, kasih sayang tak apa cukup, bini sengih tunggu rumah, dia keduk buat kedai kopi sampai tengah malam, tak cukup dia punya al-ishrah, hubungan dengan baik. Ini juga termasuk mengurangkan sukatan dan timbangan dalam keluarga. Jelas ini. Pagi sampai gelap dah kerja dah jabat, balik petang tak duduk dengan keluarga juga, tak tanya khabar juga isteri, tak ajak juga bini pergi masjid, tempat-tempat kuliah, duduk di rumah lah. Tak, dia yang pergi mari mana gula kambing dia makan belaka, bini kau duduk main gawe kering di rumah. Kita kata wailul lil mutaffifin. Satu. Contoh yang kedua, al-muwazzaf, pegawai-pegawai swasta, kerajaan, tak kira. Dalam perjanjian surat masuk pejabat 85, gaji 3,000 sebulan. Mari kerja 8,5 baru masuk, 4,5 hilang dah. Ataupun mari tepek ibu jari pancekak pukul 8, duduk buah kedai kopi sampai pukul 10, masuk pejabat kejap buah pula. Apa nak buat? Ini termasuk dalam wailul lil mutaffifin, orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Tapi ingat, gaji 3,000, kalau salahnya masuk dalam akaun RM2,990, mengamuk, kenapa tak cukup RM10? Waktu awak pergi pejabat lambat, awak tak mengamuk. Waktu kurang allowance, jangan main, dia punya celek mata boleh tahan. Maka ini termasuk dalam apa? Dalam wailul lil mutaffifin, dalam kitab yang kita baca ni. Nas'alullah salamat wal afiyah. Takut kita bila kita dengar hal ini. Yang ketiga, contoh yang ketiga, fa minal haif, di antara kezaliman, kejahatan seorang itu, bila dia kritik orang, dia sebut segala keburukan orang tu. Ada kalanya keburukan itu termasuk dalam keuzuran, mana benda dimaafkan sebab kawan tu uzur, kawan tu lemah, kawan tu adalah keuzurannya, maknanya ilmu tak cukup ke apa, tapi dia hentam, dia sapu bersih, dia react macam tak ada kerja orang lain. Ingat molek. Wala yazkuru mahasinahu, tapi langsung dia tak sebut kebaikan kawan tu. Ini juga dipanggil wailul lil mutaffifin, termasuk mutaffifin, orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Awak kalau nak kritik orang, sebut kebaikan dia. Ustaz ni alhamdulillah dia ada 95 kebaikan. Dia ikhlas dalam mengajar, tidak sombong, wara. Tapi ada satu masalah dia tak semok hadis yang dia mengajar. Banyak yang dia ajar hadis-hadis yang tidak sahih, bahkan hadis palsu. Barulah kita nampak pincang dia di sini. Jadi orang boleh mengaji dengan dia kecuali hadis, hati-hati. Macam kita lah sekarang. Ada kalanya ada berlaku kelemahan, bacaan tak kena, kurang makhraj contohnya. Jadi kita kena sebut hal lain kebaikan-baikan, tapi yang kurang tu kita kata di sini ada kelemahan, jadi diterima, diakui. Tapi kalau nak condemn semua sekali, bermula daripada sini, disapu habis hak lain, kita kata itu termasuk dalam al-mutaffifin, juga yang tidak baik. Banyak lagi lah contoh-contoh yang diberi oleh para ulama tentang yang suka timbangan tu. Kita dah tahu nih, masalah penilaian, menilai manusia juga termasuk dalam mutaffifin kalau kita tidak memberi penilaian yang begitu adil. Ini dak ni gomo teruk, ambil nama ulama yang kita tak setuju, kita sapu bersih, kita hentam dia, kita buat tuduhan dia, sesak. Saya tak ada syok lagi sesak orang ni, sedangkan kita tak baca pun buku dia. Bertanya dia, Ustaz cakap sedap ni, Ustaz baca ke buku orang ni? Dia kata dak lagi. Habis yang kau cakap berapi-api, berdegar-degar, itu dipanggil termasuk dalam mutaffifin,
mengatur orang, ikut dengar orang kata je tanpa membuat kajian. Allahu Akbar. Saya jumpa dengan seorang sahabat, dia kata dia dulu suka benar sebut orang tak apa ni, tak belaga fikrah dengan dia, bagi label lalu. Label yang masyhur lah sekarang ni, saya nak sebut malah juga. Lepas dia kata tu, dia balik mikir, aku ni sedap lah kata korang dah, orang ni dia punya label W tebal, orang ni macam-macam. Dia pun mikir, aku pernah baca ke tidak fikrah kawan tu? Aku tak pernah baca lagi kitab-kitab dia. Tiba-tiba aku melabelkan orang, maka dia daripada kesedaran itu, dia mula baca, mula kaji, mula dengar sana sini. Jadi alhamdulillah, akhirnya orang ni berubah. Dia tarik balik tuduhan-tuduhan dia yang lama. Dia istighfar pada Allah Azza wa Jalla supaya dia tidak masuk dalam kumpulan al-mutaffifin, orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Allahu Akbar. Tuan-tuan para pelajar boleh baca buku yang saya tulis, bukan buku pun, nota. Tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Buku kecil ya, besar sikit ada ni. Tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Beli buku ni, baca tengok bagaimana dia panggil ikhtilalul mawazin, neraca tak seimbang. Salah satu daripada tajuk dia neraca tak seimbang, ataupun dalam buku Tenang dengan Ujian. Tenang dengan Ujian, ada dua buku kecil. Tajuk dia neraca tak seimbang. Waktu kita komen orang tak setuju, kita hentam habis-habisan. Orang yang kita suka, kita angkat sampai ke langit tujuh. Walah kawan tu duduk hajar hadis, duduk reka ibadah, ajar hadis palsu, tak apa. Ini wali besar, wali besar. Subhanallah. Sebab orang kita sayang. Baiklah, cukup. Kita beli kepada yang ketiga. Wailul lil mutaffifin, tambihun, satu peringatan daripada Allah Azza wa Jalla bahawa punca apa? Punca penyakit atas dunia ini iaitulah akhlak yang buruk. Akhlak buruk ni mari daripada mana? Hasil daripada hubbud dunia, terlalu cintakan dunia, menyebabkan gila pada dunia, nak kumpul harta. Halal, haram, tak peduli. Yang penting boleh duit. Jual lah apa saja pun, asal kejadi. Jangan. Maka di antara cara nak kaya ni, kurangkan sukatan dan timbangan, kurangkan ukuran, kurangkan dia punya jarak, macam-macam dia punya kekurangan itu berlaku. Maka lebih jahat lagi daripada kurangan sukatan itu, adanya unsur-unsur riba, unsur-unsur yang tidak baik di dalam jual beli kita cukup basah. Hari ni orang tak peduli dah, tak kira asal ke dapat, boleh jadi, tak boleh jadi, tak ada. Allahu Akbar. Yang keempat, tanda ni at-tatfif, mengurangkan sukatan timbangan ni bukan dalam apa ni, dalam jual beli saja, dalam menilai orang saja, termasuk dalam ibadat. Termasuk dalam ibadat. Kata para ulama, dia kata at-tatfif, tulis ni pelajar, at-tatfif fi kulli syai, kurang sukatan timbangan dalam semua perkara. Dalam solat, dalam wudu, dalam sukatan, timbangan, ukuran. Sama juga mencuri, termasuk juga dalam solat mencuri. Dalam hadis, tanda hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan, pencuri yang paling jahat pencuri solat. Tulis apa? Pencuri solat. Sahabat terkejut. Kaifa yasriqu salat? Bagaimana dia curi solat dia, ya Rasulullah? Macam mana dia mencuri? Qal la yutimmu ruku'ha wala sujudaha. Orang yang tak sempurna rukuk, tak sempurna sujud, itu nama dia pencuri solat. Sepatut kita rokok baik-baik, tenang, baca doa subhana rabbiyal azim. Kemudian kita sujud, rapak dahi molek-molek, 7 anggota rapak atas lantai, baca subhana rabbiyal a'la. Dia gitu ya sujud, macam pagu ayam dah. Ini dipanggil pencuri solat. Yang saya bimbang hari ini,
Dengar ni, minta maaf lah. Yang duk solat atas kerusi, duk solat atas apa-apa duduk ni, adakah mereka telah menilai semak kemampuan mereka untuk sujud atas lantai dengan para asatizah yang dipercayai, atau suka-suka ya? Tengok orang demai atas kerusi, dia pamit atas kerusi Allahu Akbar, rukuk atas kerusi, sujud pun pakai isyarat, sedangkan dia mampu turun, maka kita mengata ini juga termasuk dalam as-sariqatu fi shalah, pencuri dalam solat. Jadi kata ulama, at-tatfif fi kulli syai, fi shalah wa fil wudu. Wudu sama juga, basuh muka perih gitu ya. Tak gosok, tak ratakan. Ini termasuk dalam pencuri dalam solat. Kita mengatakan sangat bahayanya kita. Hadis yang solat, curi solat tadi, rawahu akhrajahu Ibnu Hibban wa Tabarani wal Hakim wa sahhaha isnadahu wa hasanahu fi sahih at-Targhib. Jadi bahaya. Jangan jadi pencuri awal. Kalau kita mencuri dalam solat, maka pencurilah dia tu. Baik, yang terakhir, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Mu tak yakin ke kamu akan dibangkit? Maka ayat ini kata ulama tadabbur, anna adamal iman bil ba'si. Orang yang tak ada iman bangkit semula, orang ni yang berani buat perangai buruk ni. Awisyak atan orang syak. Ada juga orang yang beriman tu, percaya kepada hari akhirat, daripada budak lagi duk baca dalam kelas kafar lagi, duduk bila rukuk iman, percaya pada hari akhirat. Kenapa dia boleh buat juga? Kenapa dia boleh menipu juga? Dia kurang kesukatan timbangan. Kita kata itu bukan tak percaya, tapi lemah keyakinan. Lemah keyakinan ia menyebabkan mereka juga terjebak dengan perangai buruk yang tidak baik ini. Maka para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan dalam hati kita perasaan takut pada Allah, sentiasa beringat, sentiasa berhati-hati, supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mengundang bala di akhirat, menghilangkan keberkatan di atas dunia ini. Itu 5 faedah. Hari ini ada satu ekstra, saya terlupa tadi nak masuk dalam tafsir. Tulis, kenapa hari kiamat dinamakan kiamat? Tulis pelajar. Ni ikutlah nak letak nombor 6 kan, letak bintang. Limadha yaumul qiyamah summiya yaumul qiyamah. Dia kata kenapa yaumul qiyamah, innama summiya yaumul qiyamah liwujuhin salasa. Kenapa hari kiamat dinamakan hari kiamat? Sebab apa? Tanda. Sebab yang pertama, annan nasa yaqumuna fihi min quburihim. Sebab manusia berdiri keluar daripada kubur, maka nama dia qama, makna berdiri. Itu makna qama, qiyamah maknanya berdiri. Ingat tak pelajar-pelajar dalam kelas kan, waktu ada perhimpunan tabur, kita kata qiyaman, semua pelajar bangun. Itu qiyamah maknanya hari manusia berdiri daripada kubur ya, sebagaimana ayat yang kita baca ni, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Itu satu. Sebab yang kedua, annahu yuqamu fihi al-adlu. Hari kiamat itu hari tertegaknya, berdirinya keadilan. Tak ada siapa boleh tipu siapa, tak ada siapa boleh kelentur orang, semuanya duduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalil dia surah Al-Anbiya ayat 47, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Pada hari diletakkan raca timbangan pada hari kiamat, tak ada siapa dizalimi pada hari tersebut. Terus timbangan sukatan yang begitu baik, surah Al-Anbiya ayat 47. Yang ketiga, annahu yaqumu fil ashhad. Pada hari tertegaknya, berdirinya segala saksi, menyaksikan di atas perbicaraan yang adil di hadapan Allah. Mana dalil? Dalil dia suratul Ghafir ayat 51, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Pada hari berdiri semua saksi-saksi pada hari kiamat. Maka kita terjawablah kita soalan kita hari ini, kenapa hari kiamat dinamakan kiamat? Boleh jawab apa? Berapa sebab? 3 perkara. Hari manusia keluar berdiri daripada kubur, hari tertegaknya keadilan, hari
tertegaknya saksi-saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pada hari kiamat kita berdiri di hadapan Allah dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Semua amalan kita baik, amalan buruk kita minta ampun dengan Allah semasa di dunia. Kita bertaubat kepada Allah Taala sebelum kita mati. Kita mati dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, ayat 7 sehingga ayat 17 insyaAllah. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.